Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinati la yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Pertama sekali, mohon maaf sebab sepatutnya video yang direkam ni ialah video yang kita ambil daripada live yang kita buat di Webex tu, tapi disebabkan ada masalah teknikal, video tu tak dapat post. So kat sini saya rekod balik apa yang dipelajari pada sesi pertama tadi. Cumanya mungkin apa yang saya sampaikan ni mungkin sedikit ringkas lah daripada apa yang disampaikan di dalam live tadi. Okay, so saya mulakan dengan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Haziq bin Syarudin. Umur tahun ni masuk 19. Form 1 sehingga Form 5 bersekolah di Mahat Integrasi Tahfiz Selangor, Sabak Bernam. Di situ kami ada hafal Al-Quran dan kami ada belajar kitab turas, jadi kita sebagai kitab-kitab kuling, dan di situ akademik SPM pun kami disebut di situ. Kemudian tingkatan 6 sama tingkatan 6 di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah di Shah Alam, lebih dikenali sebagai Samti Taj. Saya ambil CGT Agama Malaysia STAM di situ. Tahun lepas habis STAM, tahun ni masih lagi tak ada buat apa-apa lagi. Masih lagi menunggu masa nak ambil degree. Itu sedikit perkenalan lah tentang diri saya. Okay, jadi sebelum kita memasuki kitab, apa kata kita berkenalan dulu dengan fiqh. Kerana kitab yang kita baca ini ialah kitab yang berkaitan dengan fiqh. Jadi kita berkenalan dulu apakah maksud fiqh. Fiqh dari segi luar ataupun dari segi literal bahasa, fiqh bermaksud al-fahmu. So kalau kita biasa dengar ada dalam doa, kita biasa dengar kan, Allahumma faqihna fid din. Maksudnya apa tu? Ya Allah, berikanlah kami kefahaman, fahamkanlah kami agama. Cuba apa beza faham dengan fiqh ni? Ada yang mengatakan faham ni, fahamlah. Kalau fiqh ni, faqihlah tu maksudnya faham tapi mendalam. Itu beza dia lah. Tapi ini dari segi luar. Istilahan fiqh dari segi istilah. Fiqh yang kita belajar ni apa maksud dia? Maksudnya al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kita masuk kitab lagi ni. Dia bagi tahu dulu apa ilmu fiqh yang kita belajar ni. Ilmu fiqh yang kita belajar ni ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau yang bukan perbuatan seperti contoh akal, tu ilmu apa tu? Itu ialah akidah. Kalau fiqh berkaitan dengan apa? Amaliyah, berkaitan dengan perbuatan. Al-muktasabu, yang didapati perbuatan itu, hukum-hukum itu, hukum syariah itu didapati di mana? Diambil dari mana? Bil adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Dalil-dalil itu seperti apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh apa? Solat. Wa aqimis solata li dzikri. Dari mana diambil hukum solat itu? Diambil daripada adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang terperinci. Di mana dalil tu? In this case yang tadi dibacakan tadi tu, dalilnya terdapat pada Al-Quran. Jadi ilmu fiqh yang kita bincangkan ni, dia bukan ulama saja-saja buat, macam tiba-tiba kata solat itu wajib. Tak. Dia ambil hukum-hukum itu daripada dalil-dalil yang tertentu. Bukan suka hati je cakap itu wajib, bukan suka hati je cakap itu haram dan sebagainya. Okey. Kemudian kita pergi kepada, masih lagi perkenalan, tak masuk kitab lagi, Anwa'ul Fiqhi, bahagian-bahagian fiqh. Bahagian-bahagian fiqh. So fiqh yang kita belajar ni sebenarnya dia ada banyak. Fiqh ni pembahagian dia terlalu banyak. Hari ni saya terangkan sedikit apa yang ada. Antaranya ialah fiqhul ibadat. Fiqh yang berkaitan dengan ibadat. Fiqh ibadat ini melibatkan apa? Melibatkan perbuatan kita yang melibatkan antara kita dengan Allah. Fiqh itu fiqh ibadat. Apa fiqh ibadat ni? Taharah, bersuci, solat, zakat, siam, haji. Lima-lima tu fiqh ibadat, termasuk dalam fiqh ibadat. Itu pecahan dia lah maksudnya. Okay, seterusnya ada apa lagi?
Ada fiqhul muamalat. Fiqh muamalat. Maksudnya ni mungkin dah biasa tahu lah kot. Kalau ada yang biasa dengar ar-rahlu, lepas tu riba, lepas tu salam, khiyar, semua tu datang daripada fiqh muamalat. Fiqh muamalat ni kita selang faham je lah, secara umum je, general je, kita kata fiqh jual beli. Apa-apa yang berkaitan jual beli, itu fiqh muamalat. Lepas tu ada fiqh apa lagi? Fiqh lain antaranya ialah fiqh mulakahat. Benda-benda yang berkaitan dengan perkahwinan dan apa yang berkait dengan perkahwinan tu lah. Bukan berkahwin saja. Nafkah, talak, rujuk, khulu', zihar, li'an, ilak, semua tu ada diceritakan, ada dibahaskan dalam fiqhul mulakahat. Okay, kemudian apa lagi yang kita ada? Ada fiqhul jilayat. Fiqh yang berkaitan dengan jilayat. Fiqh jilayat itu, di situlah ada hudud. Bawah hudud tu pecah lagi, ada hukuman bagi mereka. Hudud bagi pencuri, minum arak, penzila. Lepas tu pecah daripada jilayat lagi ada apa lagi? Qisas. Itu jilayat. Itu fiqhul jilayat. Kemudian ada banyak lagi pecahan yang lain, antaranya fiqhul fiqh faraid. Fiqh faraid ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan faraid lah. Pembahagian harta. Dan banyak lagi. Okay, itu ada bagi contoh sedikit lah. Apa antara lauk ataupun bahagian-bahagian fiqh yang ada. Okey, ada pun dalam kitab Safinatul Lajah yang kita akan belajar ini, diceritakan apa yang dibahaskan dalam kitab ni. Yang dibahaskan dalam kitab ni hanyalah fiqh al-ibadat, fiqh ibadat sahaja. Berangkumi apa fiqh ibadat tu? Taharah, solat, zakat, siam, haji. Berangkumi itu sahaja. Yang ada dalam Safinatul Lajah yang kita belajar itu sahaja. Okey. Okay, bagi mungkin mereka yang baharu ataupun masih tidak familiar dengan kitab, ini adalah bagi pengenalan untuk kitab. Yang kita belajar ini Matan Safinatul Lajah. So mungkin ini adalah bagi sedikit pencerahan lah kan. Sebab kita baru nak mula kan. So nak kenalkan dulu, nak bagi pastikan semua clear. Matan tu apa, syarah tu apa, hasyiah tu apa. Okay, so dalam disiplin ilmu, dalam kitab, dalam menyusun kitab, ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Peringkat yang paling basic, kita namakan dia sebagai matan. Tu kita namakan dia sebagai matan. Matan ni sifat dia ringkas dan padat. Itu matan. So macam kita baca kan, matan Safinatul Lajah. Bila kita dengar matan, kita tahu dah matan tu dia sifat dia ringkas dan padat. Apa yang ada dalam buku kitab yang kita akan baca ni, sifat dia ringkas dan padat, tidak diterangkan secara mendalam, macam tu. Kemudian atas upgrade, kita upgrade matan tu, dia akan jadi syarah. Syarah dia expand matan. Maksudnya dia akan pergi berdalam lebih sikit daripada matan. Itu syarah. Kemudian ada lagi hasyiah. Hasyiah dia expand daripada syarah tadi. So hasyiah ni dia lagi mendalam. Macam tu. Itu konsep kitab lah. So nanti bila nak beli kitab kuling ke apa-apa kan, bila jumpa ni matan lah, kita tahu. Kalau jumpa matan, kita nampak perkataan matan tu, kita tahu dah. So ini matan ni sifat dia ringkas dan padat. Matan ni sesuai untuk siapa? Mubtadi'in, untuk orang yang baru nak mula belajar. Kita contoh, kita sebelum ni tak pernah belajar fiqh, kita nak mula belajar ni. So nak cari apa? Matan, syarah ke apa? Kita cari matan. Carilah apa-apa matan lah. Macam kita sekarang ni, kita guna matan Safinatul Lajah. Kalau dah belajar matan, nak upgrade lagi, belajar mendalam lagi sikit, carilah syarah pula. Lepas tu dah belajar syarah, cari lain pula, cari hasyiah pula. Itulah dia punya tangga-tangga dia. So first kita mulakan dengan matan. Matan ni sifat dia ringkas dan padat. Itu pengenalan lah. Itu adalah bagi untuk mungkin kepada sesiapa yang baharu, tidak familiar tentang konsep matan semua ni. Okay. So insyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay, so dia nak ceritakan sikit tentang Alhamdu di sini. Okay, baik. Alhamdu maksudnya kita semua tahulah. Sebab Alhamdu kita biasa jumpa dalam Fatihah kan. Maksudnya pujian. Alhamdu ni maksudnya pujian. Dalam bahasa Arab kan, pujian ada dua perkataan yang kita boleh guna untuk menggambarkan pujian. Yang pertama Alhamdu yang kita dengar ni. Yang kedua Al-Madhu. Al-Madhu pun membawa maksud pujian. Ni Alhamdu. Ada lagi satu Al-Madhu. Itu pun pujian juga. Tapi apa beza antara Alhamdu dengan Al-Madhu? Ada dua beza. Ada beza lah antara kedua-dua ni. Indahnya bahasa Arab ni. Alhamdu, okay, dia ada bagi tahu secara ringkas lah. Alhamdu ini dia ialah pujian, akan tetapi pujian dia tu benda yang dipuji tu, yang dipuji ialah benda yang ikhtiari, iaitu yang dipuji itu bersifat pilihan. Perbuatan yang dia puji tu ataupun benda yang dipuji tu ialah pilihan. Contoh, kita nampak orang berderma kan, lepas tu kita puji dia, wah, kau ni pemurah lah, contoh kan. Jadi perbuatan pemurah tu, saya bukan cakap pasal orang yang memuji tu. Alah cakap pasal orang yang berderma tu. Perbuatan berderma tu pilihan, betul tak? Diikhtiari. Kalau orang tu nak berderma, dia berderma lah. Kalau dia tak nak berderma, dia tak akan berderma. Okay. So, bila kita puji perbuatan orang tu, yang di mana perbuatan berderma itu ialah pilihan dia sendiri, maka kita namakan dia sebagai Alhamdu. So kalau madhu pula macam mana? Al-madhu tu kita puji sesuatu itu, yang di mana benda kita puji itu, benda yang kita puji tu, benda yang kita puji itu bukanlah pilihan dia. Contoh, macam kita kata, wow, permata ni cantik lah. Contoh kan. Jadi, cantik je permata tu, pilihan permata tu ke? Tidak. Memang sifat permata tu memang natural, memang dia cantik. Jadi, kita punya puji, kita kata, wow, permata ni cantik lah, itu kita namakan dia sebagai Al-Madhu. Sebab dia punya benda yang dipuji tu bukanlah satu pilihan. Cantik je permata, kita puji permata tu cantik. Cantik je permata tu bukan pilihan permata tu, memang permata tu cantik. Maka namanya madhu. Adapun Alhamdu ialah kita puji, benda yang kita puji tu ialah satu pilihan. Bukan kita puji tu pilihan, tak. Maksudnya benda yang dipuji tu, perbuatan macam tadi berderma tu, perbuatan berderma tu ialah pilihan orang tu. Dia nak berderma, so dia derma lah. Kalau dia tak nak derma, maka dia tak akan derma. Maka bila kita puji perbuatan dia berderma tu, itu kita namakan dia Alhamdu. Tadi ada share sikit lah. Kemudian wabihi lasta'ilu ala umuri dunya wad din. Dan dengan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, lasta'ilu, kami meminta pertolongan, ala, di atas umuri perkara, dunya wad din, dunia dan agama. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadil khatamin nabiyyin. Dan selawat Allah dan salam ke atas penghulu kita, Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, penutup segala nabi, wa alihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajma'in, kesemuanya. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla, dan tiada hawla, kekuatan. Wala quwata, dan tiada kudrah, yakni kemampuan. Illa billahil aliyil azim, kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taufik Allah Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Okay. Ni anda syarahkan sikit tentang haula dengan kuwata. Tadi kita terjemah haula ini ialah kekuatan, kuwata kemampuan. Kalau dalam bahasa Melayu bunyinya macam sama. Dia punya maksud dia macam sama, haula dengan kuwata ni. Tapi diriwayatkan pada satu hadis, dia kata maksud apa maksud la haula wala quwata illa billah ni, la haula alil ma'siyati, ya bermaksud tiada
La haula di sini bermaksud tiada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Itu maksud haula. Kemudian wala quwwata, dan tiada kekuatan ala taati, untuk melakukan ketaatan. Macam tu. So haula kat sini maksudnya apa? Kekuatan, okey. Tapi kekuatan sini maksudkan kekuatan untuk meninggalkan maksiat tu. Wala quwwata, dan tiada kekuatan juga ataupun kemampuan kudrah ala taati untuk melakukan ketaatan. Illa, kecuali billah, kecuali dengan Allah. Jadi dengan kata lain, dengan taufik Allah. Okey. Kemudian kita masuk faslun. Bila kita jumpa faslun ni, maksudnya dia masuk dalam satu fasal barulah. Maksudnya dia nak cerita pasal perkara lain. Fi arkanil Islam, pada rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ni insyaAllah rasanya semua orang tahu dah kot, tak perlukan syarah yang panjang. Wa iqamus salati, dan mendirikan solat. Kenapa dia kata mendirikan solat? Kenapa tak dikata wassalah je? Kenapa nak kena ada mendirikan solat? Kenapa iqam? Perkataan iqam tu sebenarnya membawa maksud apa? Iqam itu membawa maksud al-dawamu wal istimrar. Al-mulazamatu wal istimrar. Dengan dalam arti kata lain, iqam itu membawa maksud selalu ataupun melazimi ataupun sentiasa melakukan solat. Apa maksudnya? Kalau kita kata solat je kan, kalau kita kata solat sahaja, maksudnya boleh jadi solat dia tu sekali je, lepas tu dia tak solat dah. Waktu lain dia tak solat. Subuh sekali je dia solat, lepas tu waktu lain tak solat dah. So tak boleh macam tu. So dia kena iqamus solah, kena berdirikan solat. Maksudnya macam mana? Sentiasa ataupun melazimi solat. Maksudnya ada 5 waktu solat tu, sentiasa melazimi solat tu, tak ada tinggal pun. Itu apa yang dimaksudkan dengan iqamus solah. Kemudian wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti, dan melakukan haji di Baitullah, yakni Kaabah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa istata'a yang mampu, ilaihi sabila, ke jalannya dia haji. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. InsyaAllah naktafi bihadzal qadari. Bihadzal qadri, cukuplah sampai sini sahaja dulu. Maaf untuk segala kesulitan. Kalau ada apa-apa soalan, InsyaAllah jangan sila-sila untuk tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.